perkongsian ini kita nak garap dan kita keluar daripada dewan dengan satu pemahaman dan kita nak buat satu task, satu assignment yang kita nak pulun. Kita nak pulun. Saya suka menggunakan perkataan pulun. Menekun pulun, itqan ini bahasa kampung pulun. Bahasa kampung saya lah, dia kata at any risk, at any cost. Tu kawan kampung saya cakap. Maknanya dalam keadaan pulun sungguh. Apa yang kita nak capai, tajuk pagi ni iaitu jom kejar syurga. Dia kuliah yang baik, dia mula lewat, dia habis cepat. Okey, kita mula dah insya-Allah. Slow-slow. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Salawatullah wa salamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin, amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, turunkan kami ya Allah pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh panitia pengajian berkitab Masjid Al-Falah USJ, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar ahli syurga semua? Alhamdulillah, bersemangat ahli syurga. Alhamdulillah. Kita kena bangga dengan apa yang Allah beri dan apa yang Rasulullah janjikan. Saya ada seorang tok guru di universiti, kalau dia masuk kelas dia akan buka dengan mukadimah, apa khabar ahli syurga. Subhanallah. Ini kemudian dia akan datang dengan hadis Nabi. Antara ciri-ciri ahli syurga ialah orang yang suka duduk dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu itu ialah taman-taman syurga. Dan Nabi minta sahabat duduk dalam majlis ilmu, dalam taman syurga. Lalu sahabat bertanya, aina raudatul jannah ya Rasulullah? Di manakah yang dinamakan taman-taman syurga? Lalu Nabi kata, majalisul zikr. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, itulah dia taman syurga. Kalau orang tu duduk dalam taman syurga, maknanya dia ahli syurga. Dan ciri-ciri ahli syurga, dia selalu tidur dalam kuliah. Betul. Saya dah lama saya fikir hadis tu, saya dapat kat Indonesia. Tok guru saya kata, kenapa orang tidur dalam kuliah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kerana dalam majlis ilmu itu turunnya sakinah, ketenangan. Sebab tu tidur ini sebahagian daripada kaedah Allah menolong dan memberi bantuan pada hamba yang dikasih. Hari ini kita baca surah Al-Kahfi kan? Allah tidurkan 300 tahun lebih. Padahal dia dikejar oleh pemerintah untuk dibunuh. Dengan sebab dia tidur, dia hilang takut. Sebab dia tidur, dia hilang rasa nak makan, nak minum. Bangun-bangun tidur, kam labisna yauman aw ba'da yaum. Berapa lama kami tidur? Semalam atau separuh hari je rasa. Allah kata, tak, kamu tidur 300 tahun lebih dah. Sebab itu semua ada hujah. Jadi siapa rasa nak tidur, tidurlah. Sebab hari ini kita nak bawa tajuk yang besar. Dan perkongsian ini kita nak garap dan kita keluar daripada dewan dengan satu pemahaman dan kita nak buat satu task, satu assignment yang kita nak pulun. Kita nak pulun. Saya suka menggunakan perkataan pulun. Menekun pulun, itqan ini bahasa kampung pulun.
And bahasa kampung saya lah, dia kata at any risk, at any cost. Tu kawan kampung saya cakap. Maknanya dalam keadaan pulun sungguh. And apa yang kita nak capai, tajuk pagi ni iaitu jom kejar syurga. Jom kejar syurga. InsyaAllah saya paling lewat 11.25 saya kena lari lah sebab pergerakan saya lambat. Jadi kalau nampak saya pakai kasut macam kasut pergi toilet tu, jangan bawa pergi toilet pula. Kasut saya tu, sayang saya. Kaki saya gaut. Sebab itu hari tu saya pakai kasut macam tu juga, warna merah. Orang minat kasut ustaz. Saya balik kaki ayam hari Jumaat. Dah lah kaki gaut, tapi tak apalah, rezeki dia. Mungkin dia nak pergi tandas sebab saya sebut tu sebab kasut saya tak comel. Jadi orang ingat kasut tandas. Orang bawa pergi tandas. Kasut pergi tandas sebab kasut itulah yang paling ringan, paling mudah nak sarung bagi kaki yang go out. Kan? Jadi dalam keadaan sakit ni, sakit. Jadi nak batal last minute pun tak sampai hati. Saya pun tak ada pemandu. Lepas ni saya nak lari ke Gombak. Lepas tu lepas khutbah saya nak lari ke madrasah balik. Petang ni ada program kat sana. Esok kita ada program istirasah. Saya buat zikir istirasah, munajat daripada lepas asar sampai buka puasa. Kita ada zikir-zikir, kita susun, kita ambil daripada tok-tok guru sebagai amalan. Kita minta, kita lemah, kita berhajat. Dan sahabat-sahabat yang ada hajat, setakat semalam ada 300 nama dah dikumpul. Kalau ada lagi kita kumpulkan. Dengan hajat-hajat kita buat sekali. Dalam tu juga ada yasin, ada tahlil, semua kita buat sampailah berbuka puasa. Sebab masa dia panjang. Jadi mengambil masa sampai buka puasa. Kita ada zikir-zikir, di antaranya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Maknanya ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang hidup, yang berdiri dengan sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, seorang-seorang, ramai-ramai, nastaghits, kami mohon padamu ya Allah pertolongan. InsyaAllah esok kita buat di madrasah yang sahabat-sahabat dah sampai itulah, kita buat kat surau. Saya akan pimpin insyaAllah. Jadi insyaAllah kita kena disiplin lah pagi ni. Boleh dah? InsyaAllah. Mudah-mudah saja. Bila tajuk dia jom kejar syurga, saya nak sebut bahawa dia satu program yang besar. Dia perlu kepada jiwa yang besar, dan jiwa yang besar ini hanya boleh dilahirkan dengan ilmu. Sebab tu ilmu ini dia asas dalam kehidupan. Nak kenal Tuhan, ilmu tauhid. Nak tahu ibadah, ilmu fiqh. Nak bentuk akhlak, ilmu tasawuf. Semua ilmu. Dalam keadaan ilmu ini, dia menjadikan hidup kita sistematik, well organized, tersusun. Apa jua hidup kita, dari sudut keyakinan, dari sudut nak ibadah, dari sudut nak berakhlak, dari sudut hati, zahir, batin, dunia, akhirat, tersusun bila ada ilmu. Ini penting ilmu dalam kehidupan. Sebab tu kalau Allah nakkan kelebihan pada seseorang, dia jadikan orang itu berilmu. Bukan dia tambah harta, dia tambah dunia, tambah pangkat, tambah duit. Ini janji hadis sahih. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan padanya khairan, kebaikan, yufaqihu, difaqihkan. Dan apa? Dalam apa? Dalam agama. Sebab itu orang yang pulun dalam benda ni, dalam sektor ini, orang-orang yang terpilih. Daripada peringkat paling bawah sampai peringkat paling atas, kerana dia asas dalam membentuk jiwa, dalam keadaan kita menjadi hamba, sampailah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok, kita akan rasakan dia punya manis. Manis tu manis. Macam anak-anak kita, cucu kita hafal Quran. Tahu tak maksud dia apa? Dia ni penjaga mukjizat Nabi. Mukjizat yang Nabi tinggal, Nabi wafat, Nabi Muhammad, ada dalam dada anak cucu kita. Bukan main-main. Sebab itu pada hari ni, yang menghafal Quran dalam dunia, lebih 300 juta orang. Dalam dada. Kalau dalam 300 juta orang itu, tiba-tiba nama anak kita terselit kat situ. Nama cucu kita terselit kat situ. Nama cicit kita terselit kat situ. Dalam pandangan Allah, agak-agak macam mana kalau kita mati? Langkah bergaya kita. Langkah yang hebat, lenggang-lenggang kangkung masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang faham jiwa tu? Siapa yang faham menjaga Al-Quran itu, menjaga mukjizat Nabi? Ini benda yang kita kena tanam dengan ilmu dan kefahaman. Sebab itu, orang yang mahir dengan Quran, level dia malaikat. Ma'asifaratin kiramin bararah.
Nama malaikat Al-Kiram, Al-Bararah. Kan? Ini level dia. Sama standard dengan malaikat. Yang baca Quran dia tergagap-gagap. Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta. Dia baca tak fasih, tergagap-gagap. Kan? Kena pula dengan slang-slangnya. Allah-ji, Allah-ji. Kan? Dia tak boleh pergi tu. Jauh lah tu. Kan? Kena mari pula kat Thai pula baru peluk Islam. Izatu cilatir atu cicalaha, semua disapu belaka dalam keadaan payah. Kan? Dekat Pakistan, dalam kampung pedalaman. Memang dia tak boleh ubah dah. Alhamdulillahirabbil alamin dah. Ar-Rahmanir-Rahim dah. Semua kau kalah. Kan? Waladhdallin dah. Makmum amin dah. Makmum dia. Kan? Kalau memang tak boleh ubah, itu saja yang dia mampu. Kan? Nak sebut dot pun tak boleh. Waladhdallin tak boleh. Tak boleh nak sebut. Dia sebut walazza dengan za. Kan? Sebab dia boleh jadi sirat, boleh jadi sin, sirat, boleh jadi zai, zirat, tapi dia kiraan. Tapi kalau kerana memang tak boleh, dia tak boleh ubah mulut dia, tak jadi masalah. Tapi kalau dia boleh ubah, saja-saja dia buat macam tu, tak sah solat dia. Nak sebutnya kalau itulah payah. Kita bukan tak boleh baca Quran, boleh. Tapi bila gagal ataupun jarang-jarang baca, kita jadi susah. Bila masuk tadarus, masuk dalam grup, kita tertinggal. Bila tertinggal, ketua marah. Baca sikit kena tengking, kena tekuk, idgham tu idgham. Baca izhar tu dah mula naik kan. Baca lagi ikhfa tu. Akhirnya hati pecah. Ambil Quran, duduk belakang, baca seorang-seorang. Tengok, aku baca seorang-seorang, tak salah pun. Memang dah tak salah seorang-seorang. Orang yang macam ni, baca Qurannya tergagap-gagap, Nabi kata, ya ta' ya taza'za'. Orang ini, falahu ajran. 2 pahala kata Rasulullah. Subhanallah. Kerana susahnya membaca, kerana nak belajar kuat, tapi dia itu Allah tak bagi dia tu peluang, dia baca dalam keadaan yang mudah. Yang kedua, dia baca dapat pahala. Maksudnya 2 pahala Allah beri. Nak sebutnya benda yang berhubung dengan Quran, dia hebat, dia tak hebat pun dia hebat. Kena faham gitu dah. Okey. Jadi dalam keadaan kita nak ambil beberapa ayat, dalam kita memahami jom kejar syurga, Allah nak membawa pada kita 1 bulan dalam setahun, bulan yang luar biasa daripada biasa. Maksud saya di sini, Allah dia suka buat benda yang sensasi. Supaya orang yang mendengar rasa teruja untuk mengejar benda yang sensasi. Perasan tak? Perasan Sampai berbalah. Padahal benda biasa je. Biasa je bendanya. Bercerai, gaduh rumah tangga. Biasa, tak tahu orang gaduh kan? Dalam dakwah ni, siapa tak pernah gaduh dengan suami dan angkat-angkat? Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Mesti bergaduh punya. Yang suruh kahwin dengan Hajar siapa? Sarah suruh. Lepas kahwin, yang cemburu Sarah juga. Ini bukan Sarah Samsul, Nabi Ibrahim. Kes satu duduk dekat Mekah, satu dekat Palestin. Kes apa? Kes cemburu lah, jealousy lah, perasaan. Tapi bila dia sensasi kan, dia jadi sensasi. Sebab itu kita kena faham kaedah ini. Kalau kita baca surat khabar pagi ni, seorang postman digigit anjing di USJ semalam. Ini cerita tak? Ini bukan cerita. Sebab tiap hari orang kena gigit anjing. Yang jadi cerita, seorang postman menggigit anjing di Masjid Al-Falah. Yang ini cerita. Seorang budak 5 tahun dipatuk ular di Gua Musang. Yang ini biasa. Tetapi ceritanya seorang budak 5 tahun menggigit dan membunuh, bahkan membaham seekor ular tenduk, ular selak sepanjang 20 meter. Yang ini cerita. Sebab tu Allah nak cerita pada bulan ini benda yang luar biasa, extraordinary. Kalau bulan-bulan lain kita kejar syurga, bulan Ramadan syurga kejar kita. Ramadan ni syurga Allah hidangkan depan kita. Ramadan ini Allah bawa syurga dekat dengan kita. Tetapi ada orang tak boleh masuk syurga, tersungkur di pintu syurga. Apabila tidak memahami akan cerita sensasi yang Allah nak bukakan kepada orang yang beriman. Sebab tu bila Allah sentuh ya ayyuhalladzina amanu, dia sentuh kekasih dia. Siapa? Orang yang beriman. Kekasih dia bila dia sentuh oleh kekasih dia, sifat kekasih ini apa? Imam Syafi'i kata apa?
Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Orang tu bila kasih pada sesuatu, dia membawa ketaatan. Sebab tu bila ada jiwa kekasih, jiwa hamba, Allah bila dia terlalu kasih, dia akan sebut perkataan ain badal, abdun. Abdun. Surah Al-Isra, asra bi abdihi. Dia tak kata asra bi rasulihi, asra bi nabiyihi. Allah yang menjalankan hambanya. Peringkat paling tinggi dalam pandangan Quran di sisi Allah, bila terlalu kasih, Allah sebut abdun, hamba. Hamba ni bukan maksud hamba paksa, buruh kasar, yang dipaksa, yang di dalam istilah kita. Hamba maksud sini kekasih. Allah bila dia kasih, dipanggil dengan hamba. Dan jiwa kekasih ni bila disentuh oleh kekasih dia, dia punya bergelora, gairah, membara. Ramadan dia rasa kuat. Dia tak rasa jadi lemah, longlai tak ada. Sebab tu bila ditanya tadi, apa khabar ahli syurga? Baik, alhamdulillah, bersemangat. Sebab orang yang namanya orang yang beriman ini orang yang sentiasa bersemangat. Betul tak? Macam tak betul je. Betul. Kan? Kaki gaut pun je datang, lagi jauh datang. Kalau kita sembahyang tak boleh macam Nabi, sembahyang kaki Nabi bengkak sebab sembahyang. Jadi kita kaki bengkak sebab gaut jadilah. Maksudnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang beriman itu sebelum diperintah, dia dah meminta. Apa perintahnya? Bukan diperintah. Yang tadi subuh, ayat 15, surah As-Sajadah. Apa Allah sebut? Sifat orang beriman yang disuruh berpuasa itu, kharru sujadan. Bila dia perintah oleh Allah, sifat dia menyungkur sujud. Bukan tersungkur tak sengaja, bukan disungkurkan dipaksa. Kharru sujadan. Dia menyungkurkan dirinya dalam menerima perintah Allah. Dan namanya Ramadan, rukun Islam ketiga. Sebelum tu ada solat. Maknanya rukun Islam pertama ke kedua ke ketiga ke keempat ke kelima, dan juga segala perintah-perintah yang lain, bila asasnya ada ilmu dan jiwa hamba, maka dia akan faham bila menerima perintah Allah dengan rasa gembira, dengan rasa pulun, dengan rasa seronok. Dan sebab itu bila Allah perintahkan dalam bulan yang special ini, cukup istimewa, cukup special. Sahabat-sahabat, hari tu saya ceramah kat satu universiti, saya tanya, universiti ni tahun ni raya dapat bonus tak? Suara turun bangun, sebulat suara, tak ada ustaz. Macam marah kat dia, bos dia je. Janganlah marah aku bukan bos dia. Tak ada ustaz. Betul lah tu. Apa yang ustaz kata betul? Tengok, bonus manusia bagi sebulan tak dapat, atau setengah bulan kita marah. Allah bagi bulan ini bonus 1000 bulan, kita buat macam tak nak je, tak pandang bonus Allah. 1000 bulan ini kalau kita terjemahkan dalam bentuk benda, kalau Allah bagi, gila tuan-tuan. Gila. Orang yang istiqamah, dia solat tarawih dari mula 1 Ramadan sampai malam raya. Dia tarawih saja, tarawih saja. Agak-agak dia jumpa Lailatul Qadar tak? Jumpa pada awal malam. Apatah lagi yang istiqamah lebih daripada itu. Yang nama Lailatul Qadar bukan mesti sembahyang, dia bangun malam. Dia bangun malam, dia baca Quran, dia berzikir, dia selawat, dia bersedekah. Banyak aktiviti, amal-amal soleh yang dia boleh buat dalam bentuk package, yang mana Allah berikan lebih mengikut orang-orang yang memahami kaedah ini. Lalu bila Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Saya nak kaitkan ayat ini, kita nak kejar syurga, dan dia ada hubung kait dengan orang yang bertakwa. Bila mana Allah perintah solat 183, Allah sebut orang yang beriman difardukan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan sebab kita berpuasa ni dan mendapat ketakwaan, dan ketakwaan ini dia melahirkan orang yang bertakwa. Dalam ayat 133 saya baca sebentar tadi, Ali Imran, Allah kaitkan dengan keampunan, dan keampunan itu perlu dah dikejar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Dia ada kena mana pula sebelahnya syurga. Bersegeralah kata Allah kepada keampunan dan syurga, luasnya luas langit dan bumi.
Sahabat-sahabat, saya kadang-kadang saya tengok kat internet tu, saya tengok dekat dalam internet, saya tengok saya tengok batu-batu yang ada kat dunia. Batu-batu. Tengok batu zamrud. Paling mahal zamrud ni Colombia. Berapa gram, harganya ratus ribu. Dalam bentuk sebiji cincin tu ratus ribu. Saya tengok lagi emas biasalah, emas. Kemudian ada emas putih pula biasalah tu, kita tengok biasa. Kemudian saya tengok apa benda lah namanya marjan, batu marjan ni. Marjan ni dia dekat laut. Marjan ni ada warna merah, ada warna kuning. Dia ni coral, macam batu karang. Harga dia subhanallah ratus ribu. Nak tengok lagi yakut merah, ada sapphire. Kenapa saya tengok ni? Kenapa? Ustaz ni gila batu ke? Kenapa? Ada syurga yang diperbuat daripada emas berwarna merah. Ini syurga Firdaus yang Nabi kata paling tengah, paling tinggi. Seolah-olah syurga disusun kiri dan kanan, dia menaik, paling tengah, paling tinggi, syurga Firdaus. Nabi kata, kalau kamu minta syurga Firdaus. Dia paling tengah, paling tinggi. Allahu Akbar. Agak-agak macam mana? Ada syurga daripada mutiara putih. Syurga apa? Jannatu Adnin, syurga Adnin. Orang putih panggil Eden. Macam orang Negeri Sembilan, Eden. Syurga rupanya tu Adnin, mutiara putih. Agak-agak macam mana lah full tu. Ada syurga daripada zamrud hijau. Ada syurga daripada marjan berwarna merah dan kuning. Ada syurga daripada yakut berwarna merah. Sahabat-sahabat, tak pernah berangan ke? Tak terbayang kan? Apa yang ada kat dunia pun tak boleh menggambarkan. Sebab tu tiap-tiap hari, tiap-tiap petang sebelum berbuka, saya akan berdoa, Ya Allah, Engkau rahmatilah para penginfak madrasah kami. Engkau rahmatilah mereka, Ya Allah, dunia dan akhirat. Ya Allah, Kau berkati hidupnya. Ya Allah, saya baca hujung sekali, permintaan hujung, itu daripada hati saya. Hujung sekali, Ya Allah, Kau masukkan mereka ke dalam syurga-syurgamu yang diperbuat daripada emas berwarna merah, daripada zamrud berwarna hijau, daripada mutiara berwarna putih, daripada semua tu saya sebut. Sahabat-sahabat, saya menangis sahabat-sahabat. Kenapa saya menangis? Sebab saya cemburu dengan orang yang dah buat baik, dia meninggal. Ada orang dia meninggal, dia menyesal. Allah sebut surah Al-Munafiqun sebab bab sedekah. Lau akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau Kau dapat tangguh aku sesaat, aku nak sedekah. Dia menyesal sebab sedekah. Dalam surah An-Nisa disebut, qala rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Allah, kembalikan aku kat dunia, aku nak buat amal-amal soleh yang aku ini tertinggal, Ya Allah. Dia juga menyesal tak buat amal soleh. Seolah-olah ada orang meninggal, dia menyesal. Kita duk rasa, untunglah aku. Sebab apa? Sebab aku masih hidup boleh buat amal soleh. Jangan, bertenang dulu. Ada orang meninggal, dia kata apa? Kita ni rugi. Kerana dia dah nampak janji Allah, pahala Allah, lah ni sedang berdondang sayang di alam barzakh. Sedang rasa seronok di alam barzakh dengan janji Allah. Kita ni belum jumpa lagi. Sebab tu kita kadang-kadang terasa bagaimana mereka ini diangkat oleh Allah. Kita rasa kita yang belum mati ni rugi. Sebab al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian itu satu nikmat, tuhfah, keseronokan bagi orang beriman. Setelah puas penat bekerja, lalu dia berehat. Sebab tu bila kita mati, belum masuk syurga, alam barzakh saja tak perlu solat. Tak perlu kuliah ni, tak payah. Penat-penat kuliah, ngantuk-ngantuk, tak payah. Tadarus tak payah. Zikir tak payah. Sedekah tak payah. Berdondang sayang. Nabi kata, naumatal arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Sebab apa? Sebab dia dah dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ini Allah berikan pada kita dalam syarat-syarat dia. Sebab itu bila Allah kata wasari'u, bersegera kepada keampunan dan syurga yang tadi itu, yang kita dengar pun kita jadi khoyal, kita dengar kita jadi seronok, kita dengar jadi rasa gairah. Sebab itu Allah jadikan sipi-sipi je, seolah-olah itulah gambaran, padahal bukan. Allah sebut ada sungai daripada zanjabil halia. Adakah halia yang kita duk rasa? Bukan. Ada sungai daripada madu asal. Adakah madu tualang? Bukan. Kita ada sungai daripada halib, susu, laban. Adakah sungai itu sungai susu kita ni? Tidak.
Tapi nak sebut Allah berikan pada kita CP-CP, bila Allah tunjukkan, itu tadi disebut subuh, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah jadikan setiap saat di dalam syurga itu surprise. Kalau ahli syurga itu dia ada penyakit lemah jantung, dia mati setiap saat. Belum sebab mati lagi. Belum sebab mati lagi. Allah terperanjat dengan Allah punya pemberian di sana. Dalam keadaan kita ni, sahabat-sahabat, inilah yang kita nak bina dalam hati dan jiwa kita, menjadi gagah dan kuat dalam mengabdi diri pada Allah. Sebab itu bila disebutkan lagi hujung itu, yang tadi nama syurga, uiddat lil muttaqin, Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi puasa, keampunan, takwa, semua besar-besar ni, semua benda besar-besar. Dan ciri-ciri takwa itu Allah sebut surah ini sikit, Allah sebut surah ni sikit. Kalau kita kumpulkan, dia saling kait-mengait. Dalam surah Al-Baqarah awal-awal lagi, Quran ini petunjuk untuk orang bertakwa. Allah sebut satu-satu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampailah bawah. Ciri-ciri orang bertakwa. Dan dalam ayat 133 ini bersambung sifat orang bertakwa. 134 Allah sebut lagi. Allah sambung lagi. Apakah dikatakan surga Allah siapkan untuk orang bertakwa? Dalam keadaan Allah sebut lagi, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya ketika senang dan susah. Ini melibatkan duit, melibatkan harta. Sebab itu sifat ahli syurga itu, dia tidak bakhil. Kalau orang tu dia pemurah, ahli syurga tu. Sebab hadis Nabi kata, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah itu dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan orang. Manusia dekat. Dan orang yang dekat dengan dia ni suka mendoakan dia. Kan? Kita berhenti kat traffic light, nampak orang Pakistan, kadang-kadang Bangladesh, dia pegang tasbih, pakai kupiah, minta sedekah. Sahabat-sahabat, dia bertasbih tu. Kita doa, dia doa, belum tentu doa siapa tajam. Kenapa tak tumpang doa dia? Sedekahlah. Dia memudahkan kita, dia datang. Jangan marah kalau tak nak bagi. Tapi kalau setakat bagi RM1, RM5, apalah sangat, jatuh miskin ke? Apalah sangat. Cuma hati rasa berat. Kenapa berat? Syaitan dia tak nak kita diampunkan. Sebab itu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Surah Al-Baqarah ayat berapa tu? 267. Asyaitanu, syaitan menjanjikan pada kamu kefakiran dan suruh kamu buat yang fahsya. Bersambung ayat, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan keampunan dan keredaan dia. Tengok, dia berkait dengan keampunan dengan sedekah. Sebab itu sedekah ini antara benda orang yang suka sedekah, orang ini hidupnya mudah, matinya mudah, urusan mudah, dia hisab mudah, sampai masuk syurga mudah. Kerana apa? Ada satu pintu namanya pintu sedekah yang Allah ciptakan untuk orang yang suka infak. Dan sifat infak ni namanya benda yang sunat. Dia sifat ahli syurga. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ketika susah pun dia infak. Kan? Kita jumpa luar biasa. Allah suka sayang orang kaya yang pemurah. Lagi Allah sayang orang miskin yang pemurah. Ada seorang lelaki penarik beca kat Indonesia. Macam ni hari Jumaat dia infak. Cara dia bawa beca tak ambil upah. Kami kan belajar kat Indonesia, kita tengok orang ambil makanan dekat tong sampah, nak makan pun kami tak sampai hati nak makan. Ustaz Razuki sebelum makan, dia pastikan orang tu makan dulu, dia bagi duit. Tak, Ustaz Razuki tanya budak-budak ni kan, kamu sudah solat? Belum pak. Boleh solat? Boleh pak. Kami semua dipanggil bapak. Tapi bila kita bagi dia duit, suruh makan, dia tak beli. Dia simpan untuk keluarga dia kat rumah. Ini jiwa dia. Susah.
Tapi dia walaupun dia susah, tetapi dia ada jiwa infak. Dia bawa beca, orang kaya naik beca dia. Sebab tu kita ni jangan cerita harta kita hebat, kita kaya, sebab kadang-kadang ada orang yang kita cerita kat dia lebih kaya daripada kita. Dia tak heran pun dengan apa yang kita cerita, kita yang syok sendiri. Yang kedua, jangan cerita kekayaan kita pada orang. Terkadang orang yang kita cerita nampak miskin, orang miskin tu tak terliur pun dengan kekayaan kita, sebab dia ada satu kekayaan yang tak ada dalam diri kita, dia ada Allah dalam hatinya. Ada ustaz tak ada apa pendapatan, PKP, rumah pun tak ada beras. Kita bawa makanan, bawa duit pergi bagi kat dia, PKP. Dia kata apa? Ustaz, bagi orang lain lah ustaz. Saya rumah tak apa, saya ada. Padahal rumah dia kita tahu tak ada beras. Dalam keadaan dia memerlukan, dia nampak orang lain lagi. Ada orang jiwa macam ni. Ini yang Allah lebih kasih ni. Penarik beca ni, bila sampai je, dia tak ambil apa? Tak ambil upah. Orang itu kenapa? Hari ni Jumaatan lagi gratis sedekah. Tak puas hati orang kaya ni. Minggu depan Jumaat dia bawa dia pergi charter, dia cari penarik beca ni, bawa pergi lebih jauh lagi. Perasakan dia. Tetap jawapan dia sama. Jumaatan lagi gratis. Bawa lagi jauh lagi. Jumaat yang seterusnya. Jumaatan. Sampai orang kaya ni kata, bawa aku pergi rumah kamu. Rumahnya macam reban ayam. Miskin sangat. Kenapa kamu begini? Bukankah itu yang saya mampu untuk saya bersedekah pada jalan Allah dengan tenaga saya? Orang kaya ni menangis dia. Dia bawa orang satu keluarga bawa pergi Mekah. Sahabat-sahabat, ini jiwa yang Allah bina dalam hidup. Sebab itu dia terikat ni, keampunan dia terikat dengan sedekah. Sebab apa? Sedekah itu dibenci oleh syaitan. Syaitan tak nak kita sedekah. Ini timbul penyakit dipanggil asyahih, bakhil. Sebab itu orang yang as-sakhiyu, yang pemurah itu dekat dengan Allah, dia dekat dengan orang, dia dekat dengan syurga, dan dia jauh dari neraka. Dan orang yang al-bakhil wasyahih, orang yang bakhil itu dia jauh daripada Allah, jauh dari manusia, jauh daripada syurga, wa qaribum minan nar, dan dekat dengan neraka. Wa na'udzubillah. Sebab itu dalam keadaan ini Allah sebut cirinya. Apa lagi Allah sebut? Wal kaziminal ghaiz. Orang bertakwa itu orang yang sabar. Dia menahan diri dia ketika marah. Wal kaziminal ghaiz. Kazim ni dalam keadaan dia apa? Dia menahan kemarahan. Ketika dia boleh marah, dia tahan. Sebab tu perkataan sabar itu sadbara, bahasa Arab, al-man'u, menahan. Kita boleh marah, kita tahan. Menderita tak hati, menderita. Sakit tak kepala, sakit. Sebab tu kita tahan. Apatah lagi kita mampu menjawab, kita tahan. Antara orang yang boleh masuk syurga sebab dia tarkul mira'. Dia tinggalkan perdebatan, perbalahan, walau kana muhiqqan, kata Rasulullah. Dia mampu untuk marah, dia mampu untuk lawan, untuk dia argue, tiba-tiba dia tahan. Orang ni masuk syurga. Subhanallah. Sebab itu kehidupan kita ini menjadi orang yang sabar ini, dia sama macam puasa. Orang yang sabar ni Allah kata apa? Dia punya ganjaran bi ghairi hisabin. Puasa begitu juga. Kita tak perasan tau. Sabar dia perbuatan hati. Tak boleh saya kata pagi ni saya punya kesabaran saya ustaz 25 kg. Boleh? Tak boleh. Tapi kesabaran itu boleh dilihat dalam perwatakan penampilan dia. Orang-orang yang sabar itu dalam kehidupan. Sabar diuji, sabar dengan nikmat, sabar dengan apa dia? Lagi ujian dan kesusahan dan nikmat, dan sabar dalam ketaatan. Ketaatan pun perlu kepada kesabaran. Bukan senang. Kerana benda-benda ni dalam keadaan dia cukup-cukup, lebih-lebih di hujung zaman. Nabi kata qabidina alal jamr. Dalam riwayat yang lain qabidina alal syauq. Orang yang memegang agama akhir zaman seperti menggenggam bara api yang panas. Seperti duri yang tajam. Penting kan? Penting. Dalam keadaan apa lagi? Dalam keadaan sifatnya lagi. Wal afina aninas. Ini yang diajar oleh Nabi kepada Abu Dzar. Antasila rahim.
Hendaklah engkau, wahai Abu Zar, menyambung silaturahim. Walaupun orang itu dia cari balah, dia tak suka. Sifat orang yang masuk syurga tadi, dia suka memaafkan. Memaafkan orang ni susah. Meminta maaf lagi susah. Tak salah, dia minta maaf lagi susah. 3 benda. Memaafkan susah, minta maaf lagi susah, tak salah, minta maaf, merendah diri, tawaduk, mengaku salah atas kesalahan orang, lagi susah. 3 benda. Allah sebut wal'afina aninas. Orang-orang yang mana dia memaafkan orang. Sahabat-sahabat, siapalah kita ni dalam keadaan makhluk yang lemah, dalam keadaan kita tak rujuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut dalam satu ayat, kan, thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Surah apa tu? Surah apa nama dia? Surah Fatir ayat 32. Dan Allah kata, Quran ni kami berikan pada orang-orang yang beriman. Semua ni beriman belaka. Dalam keadaan Allah berikan kepada mereka itu ada 3 golongan yang bermuamalah dengan Al-Quran. Pertama, orang yang zalim dengan diri dia sendiri. Kita berselawat pagi ni, baca Quran, berzikir. Mulut yang sama mengumpat. Kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, 1000 tengok, 1000 dah, subhanallah, subhanallah, tengok 2000 dah. Mulut yang sama kata orang, mulut yang sama hina orang. Dalam masa yang sama kita buat ketaatan, agak-agak layak ke? Itulah zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, letak satu bukan pada tempatnya. Sifat orang zalim ni apa Allah kata? Ini masa dia. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sambungan dia lagi tu, Ali Imran 135. Adapun yang orang apabila dia itu melakukan perbuatan yang keji, fahisyah, maksiat, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri dia, lalu dia teringat akan Allah, dia teringat Ramadan ni, ra mim dad, Ramadan ni bahasa Arab ni apa benda? Pada bahasa dia, kenapa dia kata panas, dia kata terik? Ramad ini dipanggil sumiya Ramadanu li'annahu yarmuduz zunub. Ramadan itu dipanggil Ramadan. Kenapa dipanggil bakar? Kerana pada bulan Ramadan itu dosa-dosa dibakar. Dosa-dosa dibakar dengan apa? Dibakar dengan apa? Yuharriquha bi'a'malis salihat. Lalu dosa-dosa itu dibakar dengan amal-amal yang soleh. Amal yang soleh yang Allah bagi package dalam Ramadan itulah yang membakar dosa-dosa dalam tempoh 11 bulan dari setahun, dicuci dalam satu major service, iaitu bulan Ramadan. Sebab tu amal soleh dia mari package. Ramadan dia bukan cerita puasa saja. Bahkan Ramadan tu tak terkenal pun sebelum datangnya Rasulullah. Yang terkenal 4 bulan saja, minha arba'atun hurum. Setahun Allah kata ada 12 bulan. Surah apa tu? At-Taubah ayat 36. Dari setahun tu 12 bulan, ada 4 bulan haram yang dimuliakan sejak Arab Jahiliyah. Zulkaadah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ialah Rejab 4. Mana Ramadan? Tak ada. Bila Ramadan terkenal? Bila turunnya ayat Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bila marinya Ramadan, bulan Ramadan, hijrah kedua Nabi sampai Madinah, 2 tahun setelah Nabi sampai Madinah, turun suruh puasa. Ramadan jadi popular. Ramadan jadi popular sampai hari ini. Ramadan jadi popular. Dalam Ramadan bukan cerita puasa saja, dia mari package siyaman wa qu'udan wa siyaman wa qiyaman. Ada puasa, ada menghidupkan dengan program. Sebab itu bila mari Ramadan, dia bulan pesta bagi orang beriman. Sebab tu bagi bulan ini, sahabat-sahabat, kita dah lama puasa, henti-hentikanlah.
untuk kita banyak fokus pada makan, berhentilah. Bukan masanya lagi. Sekarang ni masa kita dalam tempoh transisi usia kita yang semakin meningkat, ilmu yang masuk, kita nak fokus Ramadan itu dengan akhirat yang banyak. Kurangkan dunianya. Kurang-kurangkanlah kebau guling, kurang-kurangkanlah puteri mandi, kurang-kurang. Kita buka puasa pun bukan buka dengan tamar. Satu mangkuk ubat, kita buka dengan ubat. Maksudnya, tinggalkanlah dunia, banyak sangat dunia tu. Tinggalkanlah. Kita nak fokus dalam Ramadan. Kita nak cari apa yang Allah nak beri pada orang-orang yang dikasih, orang yang beriman. Kekasih-kekasih dia. Lalu dalam keadaan Ramadan dia balik. Itu yang kita sebut tu tadi. Ini yang kita nak rangkumkan. Bila mana marinya Ramadan, kita nak kejar syurga. Kerana apa? Dalam keadaan syurga, Allah dah buka pintunya dan dia akan tertutup balik. Sebab dia ada masa-masa dia tertutup. Lalu dalam keadaan banyak kita tengok hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya Abu Musa Asy'ari, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musian nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musial lail hatta tatla'a asy-syamsu min maghribiha. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pemurahnya dibukakan pintu-pintu taubat pada siang hari untuk orang yang berdosa pada waktu malam. Allah bukakan pintu-pintu taubat pada waktu siang untuk orang yang buat dosa pada waktu malam. Itu hari biasa. Dia ada masa terbuka, tertutup. Kemudian apa lagi? Dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh daripada hadis Abu Hurairah, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit di sebelah barat, Allah terima taubatnya. Maknanya kiamat. Taubat ada masa tertutup. Kemudian hadis biasa kita dengar. Bila mana nyawa sampai sini, malam yugharghir, selagi mana belum sampai ghargharah, maka di ketika itu maka Allah terima taubatnya. Maknanya pintu taubat ada masa tertutup. Bila mana kita nak mati, bila mana dunia nak mati, bila mana apa lagi? Bila mana habisnya Ramadan. Sebab itu bila mari Ramadan, futihat abwabul jannah. Bukan satu pintu, semua pintu. Rahmat sekarang ni berturun-turun, mencurah-curah di atas muka bumi. Sekarang ni siapa yang faham bahawa dia sedang mencurah? Hari ni Ramadan, campur Jumaat. Dalam keadaan dia berganda. Dalam keadaan ini pun ada orang yang tak dapat melihat kebaikan atau kelebihan yang Allah berikan akibat kejahilan dia. Dan sebab itu bila mari masuknya dalam keadaan syurga Allah, Allah nak beri kepada orang yang bertakwa, antaranya itulah ciri-ciri dan sifat-sifatnya, supaya kita mengambil masa yang ada untuk kita rebut. Sebab itu dia akan sampai masa dia akan luput. Sebelum dia luput, kita kena kejar dia dalam keadaan kefahaman kita. Ini yang saya terjemah tadi, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan pulun menyungguh dalam keadaan dia itu melakukan dengan penuh rasa khusyuk, dengan rasa ghairah dia. Tahu ghairah? Ghairah tu. Sebab tu nafsu itu jangan dibuang. Nafsu itu nak dikawal, nak ditenangkan. Biar dia tenang dengan syariat. Nafsu ni sifat dia panas, jangan disejukkan. Kalau tahu nafsu sejuk, nafsu baridah, nafsu yang sejuk tu, dia dah tak berfungsi dah. Dia ambil garam sesudu dia makan. Garam ni manisnya. Dia dah berat dah tu. Dia ambil gula dia makan sesudu. Gula ni masinnya. Dia tak betul lah. Nafsu dia dah tak bertindak dengan cara yang betul. Sebab tu nafsu ni kemuncak dia hatta tattabi'an la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tak bersempurna iman kamu sehingga nafsu dia mengikut apa yang aku bawa. Apa Nabi bawa? Syariat. Sehingga dia dengan syariat dia dah boleh berjalan seiringan. Yang kita duk lawan ni nafsu kita ni sekarang ni, yang bergelora ni nafsu kita. Dalam keadaan kita ni sedang berkembang dengan benda yang nama nafsu. Nak tahu nafsu kita ni macam mana ganasnya, liarnya, tunggu Ramadan. Yang kita buang semalam, kita beli banyak-banyak tu, buka puasa, kalau disedekahkan kan bagus. Tapi nafsu kita tak nak sedekah, tak nak. Kerana apa? Itu sifat dia, dia sedang panas. Sebab tu bila mari sahabat Nabi dia kata, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra. Bila sedekah tu besar pahala dia? Anta sadaqa wa anta sahihun
syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina wala tumhil hatta balagatil hulqum qulta li fulani kaza wa li fulani kaza wa li fulani kaza. Besar pahala sedekah itu pertama kamu sehat. Maksud sehat tu apa? Nafsu sedang bergelora. Sebab tu nafsu ni dia sifat dia tak pernah puas. Kita doa, ya Allah, aku nak emas sebesar gunung ledang, ya Allah. Besok dapat. Bila dia dapat emas gunung ledang sebesar, dia menyesal lagi, dia sedih. Sebab ketika itu nafsu nak 2 gunung ledang. Dapat 2, nafsu nak 3 gunung ledang. Dapat 4, dia nak 5 gunung ledang. Nak sebutnya, wa min nafsin la tashba'. Nafsu dia tak pernah merasa puas, sifat dia panas. Dalam keadaan kita tukar sifat gairah panas nafsu daripada maksiat kepada ketaatan. Cuba tengok orang pergi kuliah gairah, seronok, tak sabar pergi kuliah, kan? Kadang-kadang orang nak meninggal, ada orang, subhanallah, kan? Seorang ibu tu nak meninggal, kan? Dia meninggal kat hospital. Dia masuk hospital 2 minggu. Ditanya kalau keluar nak pergi mana? Nak pergi kuliah. Pertama dia sebut kuliah. Dia meninggal, dekat tepi katil dia ada beg kitab-kitab yang dia belajar, tauhid, fiqh. Saya tengok kitab dia penuh dobit. Dia bukan belajar saja, mencatat tu. Mencatat, cantik tulisan jari dia. Subhanallah. Orang macam ini mati dapat pahala syahid. Tahu? Bukan cerita lama, cerita baru dah. Syekh Burhan sebut, Syekh Isham Al-Burhani daripada Syria. Bagaimana seorang laki-laki penggali kubur. Orang Syria, bukan Pak Jaras. Syria. Ulama besar ni. Bila ada orang meninggal, kadang-kadang orang tak ramai datang. Jangan risau kalau kita meninggal, orang tak ramai datang. Kadang-kadang yang ramai datang, malaikat. Pagi ni, ada orang special bagi saya meninggal. Hidupnya dulu masa muda macam-macam, tapi akhir hidup dia Allah jadikan dia luar biasa. Meninggal pagi Jumaat, semalam dia sedekah, habis harta dia bagi. Mana meninggal? Kalau kenangkan zaman muda dia, saya menangis pagi tadi. Hebatnya engkau, Allah ambil pada hari Jumaat Ramadan. Rezeki engkau wahai sahabat. Rezeki kan? Rezeki. Jadi bila ada orang meninggal, budak orang perempuan ni datang dengan 3 orang lelaki bawa mayat. Dia suruh penggali kubur ni gali. Penggali kubur ni gali. Habis dia gali masuk mayat, penggali kubur ni nampak malaikat datang ramai. Dalam banyak keadaan malaikat ni kadang-kadang baju dia putih, kadang-kadang baju dia hijau. Yang datang ketika Rasulullah ditanya dengan hadis Jibril tu, dia pakai baju hijau. Dia pengsan. Kemudian lepas sebulan datang lagi perempuan yang sama, ibu yang sama, tak ramai, datang 3-4 orang laki-laki bawa mayat, minta dia gali kubur, dia gali. Kemudian dia ke bumi. Lepas dia ke bumi, penggali kubur ni nampak kubur tu jadi luas, cantik, indah, malaikat datang ramai. Dia pengsan lagi. Dia pun cerita, dia tanya pada perempuan tu apa yang dia nampak. Perempuan tu tak percaya. Kemudian dia tanya perempuan tu, sebenarnya kau ni siapa? Lalu perempuan ni kata, sesungguhnya aku ni ibu kepada kedua laki-laki yang mati yang kau kebumikan. Yang pertama tu abang, yang kedua tu adik dia. Apa amalan dia? Yang pertama abang tu kerja biasa je. Cuma abang ni dia menyara adik dia yang belajar agama. Jadi maknanya abang dapat hebat kerana menyara orang belajar agama, dan adik belajar agama dia pun hebat. Dua-dua diangkat oleh Allah. Dia lari pergi ke Masjid Jami' dekat Syam, dekat Syria, dekat Dimash, Damsyik, nak belajar kitab. Sedangkan penggali kubur ni umur dah 40 tahun lebih. Baru nak belajar nahwu, baru nak belajar balaghah, baru nak belajar istilah tu, istilah ni, mustalah tu, mustalah ni, baru nak belajar. Tok guru tak terima lah. Dia pun cerita keadaan kelebihan yang dia nampak ketika dia gali kubur. Tok guru semua jadi terpegun dan benarkan dia belajar. Akhirnya yang penggali kubur jadi seorang ulama, namanya Syekh Abdul Rahman Al-Hafari. Al-Hafari sempena dengan nama kerjanya dulu hafir, penggali kubur. Jadi ulama besar. Kesungguhan belajar itu setelah melihat kelebihan yang Allah berikan depan mata dia. Sahabat-sahabat, benda ni bukan benda yang mustahil. Macam kat Turki, budak boleh tahan hidup 9 hari bawah runtuhan bangunan, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada oksigen. Budak ni kata apa? Setiap kali dia lapar, datang laki-laki bagi makan. Malaikat datang. Habis yang laki-laki seorang tu,
dekat Kahraman Maras, nama tempat. Sebab bila berlaku kat sana, saya teringat saya ada 2 pelajar kat sana, tapi dua-dua dah dibawa balik dah bercuti sebab minta kerajaan Malaysia bawa balik. 2 dekat mana? Dekat Gaziantep University. 2 pelajar saya daripada Madrasah Kak Muar. Kawasan-kawasan ni Kahraman Maras, Gaziantep, Diyarbakir, Adiyaman. Ini kawasan-kawasan berlaku ni. Sahabat-sahabat, laki-laki ni kat Kahraman Maras ni, dia dalam mayat banyak, oksigen tak ada, makanan tak ada, dia mati dah. Dalam keadaan dia itu soalan kubur. Lepas tu dia hidup balik dan dia kata menangis-nangis bahasa Turki, dan dia kata apa? Aku tak boleh jawab soalan tersebut sebab aku bukan orang Muslim yang baik, aku tak sembahyang penuh. Lepas tu kata dia, aku tak nak tinggal solat, aku nak jadi orang yang baik. Sahabat-sahabat, takkanlah kita ni Allah nak jadikan kita kena mati dulu, kena soal kubur baru kita nak jadi manusia yang faham. Cukuplah dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini, menjadi orang yang berbeza dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan. Sebab itu sahabat-sahabat, dalam keadaan Ramadan kali ini kita nak memaknakan Ramadan agar Ramadan itu lebih bermakna daripada Ramadan yang lalu. Kita istiqamah terus menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, dan sentiasa menyungguh ulun dalam kehidupan dengan program-program aktiviti hidup kita, supaya nanti hidup kita itu bila meninggal dunia ini, kita dalam keadaan kita tu ada sesuatu yang kita bawa. Sahabat-sahabat, belajarlah untuk dilupakan orang. Saya sebut sekali lagi, belajar untuk dilupakan orang. Kalau kita meninggal, kita terkenal, orang ingat kita tak lama, sehari 2 je. Tapi kalau anak yang soleh, dia ingat kita sampai kiamat. Kalau kita mati, kita masuk kubur petang ni, anak kita tak doa kat rumah. Maksudnya anak kita tanam kita dalam kubur, tinggal balik. Begitulah keadaan kita duduk sekarang. Mak ayah kita dah meninggal, tiba-tiba kita tak berdoa, seolah-olah kita letak mak ayah kita dalam lubang, kita timbus dia terkapai-kapai tanpa oksigen. Begitulah kita nak lahirkan zuriat yang baik dalam kehidupan kita. Esok lusa kita pergilah sahabat-sahabat. Kita nak ke mana kita kalau bukan mati? Dan cuma mati. Apa yang kita nak bawa? Apa yang kita nak bawa dalam kehidupan ini kalau bukan amal-amal yang soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekali itu. Saya tak dapat tahan lama. Tak pernah lama saya kena lari ke Gombak, Jalan Jam. Saya ada program kat sana. Cuma ada wakaf, flyers wakaf kat belakang tu. Kalau boleh ambil, kalau boleh ambil, sampaikan. Selalu siapa tengok Facebook saya pun tiap hari saya update, tiap hari saya nak tunjuk sahabat. Kalau hari ni masuk bil kan, supplier minta bayar simen, batu dan zinc ke apa ke, saya kata saya akan bayar. Selalunya saya akan bayar Sabtu ataupun Isnin. Saya kumpul hari ni, esok kita bayar, kita tampal terus. Maksudnya itulah kaedah je. Jadi dengan apa yang sahabat tengok, kerja masih lagi banyak. Tiga bangunan besar, iaitu rumah guru, asrama pelajar dan juga dewan makan. Ini saja 3.4 juta untuk kita selesaikan. Dan saya masih rendah hatilah mengharap sahabat-sahabat kita tanam sedikit apa yang kita boleh tanam di situ untuk bekalan kita, insya-Allah boleh masuk dalam akaun lah. Yang keduanya, siapa yang boleh mesej pada Kak Salwa yang berhajat, ada niat sampaikan doa dan sebagainya, saya kumpulkan sampai malam ni. Esok saya akan buat istirasah lepas asar sampai buka puasa untuk hajat-hajat yang ada dalam jiwa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah kita nak sini ada, kita nak doa sahabat kita, kesembuhan kepada saudara Muhammad Azharuddin bin Kamisan. Sekarang ni dia ada kanser lipoma. Mudah-mudahan secara khususnya, cara kepada sahabat kita ni, saudara kita, cara umumnya pada kita, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita kerana kita menolong saudara kita, khususan di Haziniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحد به العقد وتنفرج به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وإسلامنا وإيماننا وأنفسنا وأزواجنا وأولادنا وخصوصا إلى الأخ محمد أزهر الدين بن كميسان يا الله. ربنا اللهم اشفيه اللهم اشفيه اللهم اشفيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.